Terpaksa menerima apa sahaja peluang pekerjaan di depan mata, tak kisahlah gaji itu banyak ke, sikit ke, asalkan aku tidak menganggur, itulah peluang yang aku boleh kena rebut sekarang. Jadi itulah dia sebenarnya realiti hari ini, realiti anak muda graduan yang terpaksa kita hadapi, di mana untuk berdepan dengan soal-soal pekerjaan asalkan tak menganggur. Itu je lah ayat dia. Dan hai, Assalamualaikum, saya Faiz Arif dan di BBNU hari ini kita akan mengangkat topik tak cukup lah gaji 1,200 tu. Dan untuk kita bercakap mengenai topik tak cukup gaji 1,200 tu adalah bersama-sama dengan saya kira seorang pemain industri dan juga seorang lagi wakil anak muda untuk kita berbincangkan mengenai topik tak cukup gaji 1,200 ni. Dan bersama-sama dengan saya pada waktu dan sekarang ini merupakan di sebelah kanan ini ada wakil saya kata pimpinan anak muda dan merupakan Tuan Zaidil yang merupakan seorang ketua penerangan muda. Dan di sebelah kiri saya pula kita ada Tuan Muhammad Zakri Baharudin juga berkongsi nama bapa yang sama tapi mereka bukan adik-beradik. Dan kalau kita ada wakil anak muda, ini dia wakil pemain industri yang merupakan senior manager daripada Persekutuan Majikan Malaysia MEF. Dan hari ini kami bertiga akan berkongsi dan mengupaskan topik mengenai hari ini tak cukup sebenarnya gaji RM1,200. Dan mungkinlah di awal hari ini saya terlupa juga saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Zaidil dan Encik Zakri kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini. Nampak kedua-dua dah tegang dah muka ni. Nak bergaduh dah ke? Tak, puasa. Puasa. Jangan. Kita di PBNU ni kita borak kita lebih macam relax sikit. Walaupun topik kita agak apa benda lah gaji 1,200 ni, betul? Betul. Baik. Mungkin untuk meredakan ketegangan sebentar ni mungkin saya tanya dulu Encik Zaidil. Dulu waktu di zaman di bangku sekolah menengah, cita-cita jadi apa? Saya pun dah tak ingat lah. Rasa nelayan pukat tunda kot. Bukan tanda. Kalau Cik Zaki jadi apa? Tak tahu dulu dengan senapang lah. Kalau kecil-kecil kan, apa benda yang pengen dengan senapang, okey. Askar ke, polis ke. Itu adalah cita-cita zaman generasi sebelum saya lah kiranya. Kalau ya, zaman betul, saya, betul. saya sekarang kalau saya boleh, saya nak jadi seorang bos. Sebab apa? Sebab saya nak duit. Saya nak duit banyak-banyak. Itu mungkin satu pemikiran yang berbeza. Dan kalau kita, itulah dia realiti hari ini kan, bila kita bercakap kenapa kita nak kerja, kita nak melihat kepada kualiti kehidupan kita. Kita nak melihat kepada keseronokannya bekerja itu. Tapi dalam realiti hari ini, sudahlah kita dah berjaya, mungkin ada dah graduan-graduan seperti graduan jurutera. Okey, mereka sudah berjaya menjadi jurutera, tapi isu di sini ialah gaji. Kan? Jadi mungkinlah soalan pertama ini kalau kita tujukan kepada Tuan Zaidil. Sure. Jadi antara pekerjaan dan gaji, mana sepatutnya graduan utamakan? Dua-dua lah, mana boleh tak utamakan gaji. Pekerjaan pun mestilah setara dengan gajinya. Tapi saya nak betulkan sikit, saya ni bukan wakil anak muda, saya wakil parti muda. Parti muda tu dia akronim Malaysian United Democratic Alliance. Kita buka kepada semua umur. Sebab saya pun tak berapa muda sangat dan saya rasa kekok kalau nak kata saya wakil orang muda. Tapi balik pada tadi, mana yang patut diutamakan? Dua-dua tu setara. Tak boleh nak katakan kejar pekerjaan dulu atau kejar duit dulu. Yelah, setengah kata kejar apa yang anda minati, means chase your passion. Tapi bil elektrik perlu dibayar, PTPTN kena bayar, kereta kena bayar. Jadi mengimbangi kedua-dua tu. Contohnya katalah kalau nak cepat dapat duit tetapi tinggalkan apa belajar di universiti dulu, mungkin perjalanan kerjaya tu tersangkut lah. Contohnya katalah graduan kejuruteraan, graduan kewartawanan, mungkin dia meniaga ataupun dia bekerja di hotel dan sebagainya, maka terbantutlah sedikit ataupun lari daripada apa yang dia belajarnya dulu. Tetapi kalau tanya saya, itu sepatutnya tidak menjadi pilihan lah. Sepatutnya kedua-dua tu penting. Dia tak satu lebih penting daripada lagi satu. Maknanya ia sepatutnya bergerak seiring. Ya. Jika pekerjaan ditawarkan itu bergerak dengan gaji yang setimpal macam tu. Contohnya, okey, saya lantik Faiz kan? Betul. Faiz saya jadi jurutera mechanical di syarikat-syarikat Himalaya. Gaji 1,200, jurutera ke bendanya tu. Jadi pangkat kalau tak setara dengan pangkat dan tanggungjawab mesti setara dengan gaji ataupun timbal balas kewangan yang diterima. Kalau tanya saya, itulah sepatutnya. Kalau nak bagi gaji kecil, maka tanggungjawab yang diberikan kepada pekerja itu harusnya kecil lah. Saya tertarik dengan perkataan tanggungjawab itu dan saya kira saya sesuai juga nak tujukan kepada Tuan. Baik Tuan, tanggungjawab, jika tanggungjawab itu kecil maka dibayar gaji kecil. Tapi melihat kepada situasi hari ini, tanggungjawab itu sudah melampau. Boleh dikatakan sebab dia content creator, tapi sebenarnya dia memegang di belakangnya itu ada 3 lagi kerjaya yang perlu dibuat. Adakah itu memang normal di dalam industri sendiri? Sebenarnya saya setuju dengan Tuan Encik Zaidil pasal you
you kena dibayar dengan setimpal lah apa yang you punya kerja. Tapi sekarang ni itu situasi normal. Sekarang ni new normal. Everything disruption. Semua disruption, kita punya business tersekat, kita punya pergerakan tersekat, kita terpaksa pakai topeng ni, kita punya solat pun Kena jarak-jarak. kena jarak-jarak. Dulu kita kena rapatkan saf, sekarang kita kena jarakkan saf. Dulu kita haram pakai topeng, sekarang kita kena pakai topeng kan. So itulah, it's totally different situation. So kita tak boleh nak superimpose dulu punya situation dengan sekarang punya situation. Sekarang punya situation is totally different. So I think to me, I agree with Encik Zaidil, tapi now is different. Now you take what you can get. Pasal apa yang you nak dapat tu susah. Benda tu dah tak banyak. Because I think the economy is suffering and is continue to suffer. Adakah semata-mata majikan mementingkan keuntungan berbanding kebajikan? Of course, saya setuju. You go into business nak buat duit. You don't go into business nak bagi orang kerja. That is not the rationale. I'll be honest, itulah dia punya hakikat dia. Business, people go into business, they want to make money. The more money they make, the more, and then hopefully they will share with everybody lah. So that is the... Hopefully. Yes. Zaidil, bagaimana anda bersetuju dengan pernyataan Then we don't hope we should tax them more. Macam Parti Muda hari itu berpendapat yang mana saya agak kecewa lah kenapa kerajaan tak buat, iaitu kenakan cukai durian runtuh kepada pembuat glove terbesar di Malaysia ini. Dikatakan, tak boleh nanti diorang larilah dalam pasaran bebas dan sebagainya. Tapi masalah di Malaysia ialah ini. Bila bab keuntungan, syarikat, industri atau majikan, bila bab keuntungan, kita kapitalis. We are in there for profit and what not. Tapi bila bab kerugian, kita sosialis. Contoh tadi syarikat-syarikat glove yang kita minta, Parti Muda minta, Melayu Saddiq, Ahli Parlimen Muar minta dikenakan cukai durian runtuh, disebut tak boleh, ini tidak bagus untuk ekonomi dan sebagainya. Kluster COVID-19 terbesar di mana? Kebanyakan. Rata-rata tempat kerja, di kilang-kilang. Contoh kluster teratai. Rasa kita semua tahu itu kluster apa. Dan pekerja-pekerja mereka semua dihantar mana? Di Gleneagles, KPJ tak, dihantar di tempat-tempat kuarantin kerajaan. Maka bila kerugian, maka kerajaan tanggung. Itu masalah pasaran kita sekarang ni. Kalau tanya saya lah. Dan saya setuju pandangan tadi bahawa sekarang ni ekonomi tidak seperti dulu. Kita tak boleh banding macam dulu lagi. You grab what you take. Dan kalau tanya anak-anak Malaysia, betul. Kita sekarang ni terdesak dan kita susah. Maka kita kena jaga kita. Kita jangan harapkan kerajaan hari ini untuk jaga kita. Dapat nampaknya macam gagal. Tapi saya juga boleh cakap benda sama kepada majikan. You grab what you can take. Contohnya sekarang ni keadaan meruncing. Banyak kita susah nak jaga penyakit dan pandemik. Kita tak boleh merentas negara. Jadi bila saya tengok akhbar majikan dan juga pengilang minta untuk kerajaan membenarkan pengimportan semula buruh murah daripada negara luar, janganlah, you take what you can take lah. Apa yang ada dalam Malaysia lah, gunakanlah. Kalau ralat, maka gaji itu terlalu rendah lah. Kalau benar kita nak kata graduan dan juga anak muda bahawa you should grab what you can get, dan kita juga perlu kata kepada majikan dan juga pengilang, you should grab what you can get. Jangan minta keistimewaan ini. Kalau kita benar-benar nak bersaing dalam pasaran kapitalis, kita bersaing. Jangan bila bab kerugian, kita minta kerajaan bail us out. Tapi Tuan Zaidil, adakah Tuan Zaidil bersetuju dengan demand yang seperti pihak industri mengenakan gaji minimum 1,200 tu? Adakah industri tak mengenakan gaji minimum 1,200. Kerajaan menetapkan apa itu gaji minimum. Tapi masalah di kita di Malaysia ni, dan saya bukan salahkan majikan semata-mata lah. Kalau tanya saya, dasar yang boleh kerajaan selama ini, iaitu ekonomi kita ni ada ketagih kepada satu candu, iaitu buruh asing yang murah. Bila kita terlalu ketagih pada buruh asing yang murah, sektor pengilangan kita, sektor pembinaan kita tak tingkatkan teknologi dia. Sekarang ni bila kita nak jadi negara yang lebih maju, kita kena jadi negara yang daripada sektor pembuatan kepada sektor servis atau perkhidmatan. Jadi sebab tu kalau kita tengok bila umum projek berbilion-bilion, contohnya bina tower pakai duit 1MDB tu di Jalan Tun Razak, ataupun kita bina banyak projek-projek pembinaan, ruang pekerjaan tu tak banyak. Lepas tu bila kita pergi ke tempat tapak pembinaan, kebanyakannya warga asing. Oleh kerana kita punya industri terlalu ketagih dengan buruh asing yang murah, maka kita tak tingkatkan teknologi untuk pembuatan. Maka kita waktu gaji kita kekal rendah. Sebab tu jurutera daripada tahun 1990-an sampai hari ini, gaji permulaan dia lebih kurang sama.
So itu masalah kita. Kalau kita nak bincangkan, dia bukannya isu gaji saja, bukanlah kita nak salahkan majikan saja semata-mata, tapi dasar itu kena ubah. Dan ini memerlukan tindakan politik ataupun political will yang kuat. Itu yang kita kena bincangkan sebenarnya. Itu masalah asas di negara kita. Kalau tanya saya lah secara Baik, kalau kita membawa cabang perbincangan ke arah yang satu lagi, mana saya lihat tadi Tuan Zahid mengatakan saya tarik majikan yang kecanduan tenaga buruh asing. Jadi Tuan Zakri, kecanduan di atas buruh asing, kenapa pihak majikan sendiri memilih untuk ke arah itu, sedangkan kita boleh membuka peluang. Kita ada graduan TVET, kita ada graduan yang boleh menabur bakti, tapi kenapa? Adakah itu semata-mata keuntungan saja? So ini isu lama saya dah kerja dengan MEM ni 17 tahun. Daripada hari pertama sampai hari ini dia pasal foreign worker ni punya isu. Dan selalu argument yang kita dapat daripada pihak union, daripada pihak ini, kita dependence on cheap labour. So one fakta dia, they are not cheap. They are not cheap. The cost of bringing them over, nak budak masa tu sangat mahal. And then as you said, kita ni benda ni kadang-kadang dia punya sistem tu tak berapa ni. So there's a lot of, how to say, maybe toll booth. Especially in the source country. In the source country. So macam for example, you kata foreign workers ni sekarang ni dia menimbulkan banyak masalah. Forced labour. Akta 446 yang baru keluar ni, itu is government punya respon to accusations of forced labour. Bersangkut paut dengan Top Glove punya isu juga. Pasal dia kata kita pakai forced labour. Forced labour tu apa? Debt bondage. Debt bondage maknanya orang tu dia nak datang sini bekerja, dia kena berhutang. Dia berhutang dekat kampung dia. Dia datang sini, dia kerja, dia kena bayar balik hutang dia kat kampung. Tapi majikan kita yang kena. So harga dia sangat mahal. Sekarang ni lagi mahal. Pasal dengan Akta 446 ni, dulu kalau kita bagi dia tilam biasa boleh. Sekarang ni tilam minimum kena 6 inci. Ada dia punya sukatan. You ada dia punya space. So majikan sekarang sibuk membina, and then depending on local workers. Bukannya kita majikan tak cari local workers. Dia ada sistem dia. Kita kena advertise my future jobs, berapa lama, there are no takers. This is the reality of the situation. Anak-anak kita, they would rather work in 7-Eleven, ada aircon, then to work kerja-kerja kasar macam ni. Jadi Tuan Zakri bersetuju untuk mengatakan anak-anak graduan sekarang ini yang memilih pekerjaan. Dia memilih kerja-kerja yang berat ni semua not many takers, if at all. Very few takers. Kerja plantation. Last year je 10 bilion rugi. Pasal tak boleh nak kutip fruits. 10 bilion. Bukannya kecil ya. So anak-anak kita tak pergi kerja tempat-tempat macam ni. Mana nak dapat? Tapi kalau saya melihat situasi di media sosial, berapa gaji kalau nak kerja kat plantation? Minimum wage lah. Minimum wage? Yes, minimum wage. 1,200 lah. 1,200. But you have all the incentive. Macam plantation, you dapat rumah free, you dapat elektrik free. Boleh saya komen tak? sila. Okey, so dua benda situ yang mana bukan saya sengaja nak cek pasal dengan majikan apa. Satu, betul kos nak bawa buruh asing ke Malaysia mahal. Saya setuju. Tapi kenapa di sini begitu banyak sekali? Sebabnya sebahagian besar tanggungan kos yang mahal untuk buruh asing masuk ke Malaysia ditanggung oleh buruh itu sendiri. Dia punya tip tadi boleh cakap iaitu debt apa tadi? Bondage. Debt bondage. Dia bukan dia tanggung sendiri. Dia dua-dua side. Ya, yang the intermediary tu dia makan dia dua-dua side. berhutang di negara asal dia untuk datang ke Malaysia. Bila datang ke Malaysia, dia kena pakai gaji dia untuk bayar balik. Jadi sebahagian besar hutang tu sebenarnya kepada buruh itu, bukan pada majikan. Kalau lagi satu, bila kita kata anak-anak Malaysia memilih, betul memilih. Siapa nak kerja RM1,200 duduk dekat tengah-tengah kelapa sawit, kerja 6 hari seminggu atau 10 jam, 11 jam. Bila kita dengar majikan kata, budak-budak Malaysia ni memilih kerja lah. Cuba tanya di sini ya, tanya, kalau anak kita, nak tak anak kita lepas SPM, kerja pertama dia, gaji RM1,200, duduk tengah-tengah kelapa sawit, kutip tu dengan gaji RM1,200. Sokso ada lah, tapi insurans tak ada, apa tak ada. Bila kita tanya macam tu, tak. Isu dia macam ni. Bukannya anak Malaysia atau orang Malaysia memilih kerja. Dia boleh buat, tapi tidaklah dengan gaji RM1,200. Kalau Sam Dabi misalnya katakan, untuk jadi kerja di plantation, starting RM1,800 sekali dengan, ataupun RM2,200, mungkin permintaan tu lebih tinggi.
Tapi kalau again bila kita kata je bila anak muda Malaysia memilih, mestilah dia pilih dengan gaji dia ada. Kalau dia boleh bawa Grab lagi untung daripada dia kutip kelapa sawit. Penat-penat Buat apa orang gila mana nak pergi kutip kelapa sawit? Sebabnya kenapa warga asing mahu datang? Sebab mereka tiada pilihan. Dan apabila kita terlalu ketagih dengan benda ni, bila kita terlalu beratkan, macam tadi disebut banyak tol-tol di negara dan sebagainya, maka timbul isu pemerdagangan migran, isu rasuah, isu macam mana boleh permit banyak boleh lulus. Kemudian bila mereka sampai timbul pula isu dia nak renew permit dia tak lepas. Sebahagian besar warga asing, pekerja asing yang datang di sini ialah melalui KLIA. Dia tak naik bot tongkang dan sebagainya. Itu isu yang kedua lah yang perlu kita bincangkan, systemic corruption dalam kita punya sistem yang mana membolehkan perkara ini. Cumanya kalau tanya saya komen mengenai dua itu, ada benarnya, tapi kita pun kena tengok juga. Tapi it's not 1,200 flat lah. You dah ni, you ada banyak insentif. Oh, atas sikit lah. Of course lah. Dia bunyi macam majikan nak Kalau menang minimum juga. itu basic dia je. Itu basic dia je. Basic Dia ada dia lah. dia punya. Dia collect berapa banyak dia angkut. Tu ada dia ada insentif dia. Dia ada overtime dia. Dia ada dia punya benefit. Dia ada housing. In fact, kalau saya kepada alang-alang ada wakil majikan sini ni, kalau tanya saya, apa kata cuba satu eksperimen, naikkan benefit, invest in automation lebih sedikit. Jangan setiap kali bila ada downturn saja minta tolonglah we need foreign labour. Cuba ialah lagi satu, kebanyakan yang kita sebut pasal plantation, syarikat besar, bukannya SME. Besar-besar, orang paling kaya di Malaysia kebanyakannya ada. They have a share in plantation. Cubalah kita buat pelaburan. Macam mana dia orang buat plantation dekat negara-negara maju lain? Itu sekadar cangan di sini. Tapi you see, the big boys, they are less than 2%. The big boys, the big politicians, you cakap Sam Dabi tadi. All these people, they are less than 2% all registered companies. baik. Jap. Baik, Registered companies. Not land ownership, right? Ya. Not land owner. There you go. Market share penting. Okey, baik. Tuan Zaidil dan Tuan Zakri, nampaknya perbincangan kita panas untuk bincang pasal plantation pula. Tapi hari ini kita nak bincang mengenai Okey, apa pula? gaji RM1,200 tu tak cukup sebenarnya. Jadi bila kita bercakap soal Tuan Zaidil ada suara-suaranya, Tuan Zakri ada suara-suaranya. Jadi kita lihat ini kerajaan semestinya perlu ataupun individu yang paling penting untuk terlibat sama. Dan wajar atau tidak, mereka mewujudkan satu undang-undang yang menetapkan gaji minimum adalah ini, gaji maksimum adalah ini. Perlu atau tidak? Saya bagi majikan dulu. MEF punya position, kita ideally free market. Demand and supply. That is how it should be lah. Tapi of course now, the government punya ni, kita ada banyak. So kita beholden on government policies lah. But ideally, we prefer demand and supply. There shouldn't be any minimum wage. Even in, I think, if kalau kita orang Islam, kita tahu kita punya Islam punya principle pun is free market. It's free market. You don't set a minimum. You don't regulate prices. So itu kita punya position Daripada Tuan Zakri. Tuan Zaidil? Saya tak setuju gaji maksimah, tapi saya setuju gaji minimum. Tapi saya beritahu sekarang ni, katalah besok Tan Sri Muda Yassin umum gaji minimum 1,500, tetap tak selesaikan masalah. Saya bagi contoh, laporan baru-baru ini keluar dekat Akhbar Malay Mail. 1 dalam 5 graduan pada tahun 2020, graduan maknanya dia ada degree, 22%, 22 ke 25% dia masuk pasaran kerja, gaji dia bawah 1,500. Bayangkan dia nak bayar PT-PTN dia macam mana. Jadi, adakah yang menyelesaikan masalah? Tidak. Ada beberapa sebab. Kita kena berlaku adil. Satu, pasaran sekarang pun tak ideal sebabkan pandemik, COVID dan sebagainya. Satu. Tapi keduanya macam saya sebut tadi, masalah buruh asing murah, lambakan buruh asing yang murah. Dan kita kena akui pekerja asing membantulah ekonomi kita, betul. Tapi kita mesti buat pembetulan. Apabila kita terlalu ketagih dengan buruh asing yang murah ni, yang penghilang suka dan sebagainya, maka timbul pelbagai 1,001 masalah. Khususnya dalam systemic corruption ataupun masalah rasuah dan sebagainya. Oleh itu, bagi saya kita kena pertamanya perbetulkan perkara itu. Terutama dalam dasar immigration kita, supaya majikan tahu, untuk aku dapatkan pekerja asing, ini syarat dia 1, 2, 3, 4, 5. Bukan berubah-ubah tiap-tiap bulan. Bukannya sebab, kena orang ni, kena minta, ni nak dapat pekerja asing, kena minta surat sokongan. Ini yang timbulkan benda-benda yang melalut-lalut ini. Jadi itu yang kita kena perbetulkan. Jadi kalau tanya saya, kena perbetulkan dasar kerajaan, khususnya dalam bidang immigration. Keduanya untuk
Menteri Ekonomi kita tengok apakah keadaan ekonomi yang sesuai pada sekarang ini dan letakkan pelaburan di tempat-tempat yang betul. Contohnya pendigitalan dan sebagainya. Itu dua penting. Malangnya Menteri Dalam Negeri kita nampaknya lebih sibuk untuk buat benda lain lah sekarang. Tak apalah. Tapi bila bercakap mengenai itu, kita bukan tak ada graduan yang pandai-pandai. Kita bukan tak ada graduan yang berkemahiran tinggi. Tetapi mereka lebih prefer untuk menceburi di bidang di luar-luar negara. Contohlah di Singapura ataupun di Amerika Syarikat. Jadi bila dah berlaku macam ni, kita nak buat macam mana? Sejauh mana kita nak hadapinya? Kalau duduk Malaysia, mereka dibayar gaji rendah. Apa komen? Jadi kalau kita nak marah kenapa majikan pilih orang gaji yang lebih, kalau dia boleh dapat lebih murah, dia akan pilih lebih murah. Kita pun tak boleh marah kenapa kalau individu dapat gaji lebih tinggi di luar negara, dia lari ke luar negara. Itu supply and demand. Itu ialah hukum ekonomi kapitalis yang kita semua kena terima. Sebagaimana disebutkan tadi. Cumanya, cara kita ialah bukanlah kita kena paksa majikan kena ambil semua graduan tempatan atau kita marah graduan tempatan. Kamu ni tidak patriotik, pengkhianat bangsa ke apa sebab kamu kerja di Singapura dan sebagainya. Sepatutnya, tugas kerajaan ialah untuk membina satu ekonomi yang membenarkan untuk semua orang maju dengan merit dan kebolehan mereka. Masalah yang sekarang ni pembetulan itu tidak berlaku. Dari segi kita sebut tentang Malaysia ni open market. Tak. Malaysia ini sebenarnya banyak monopoli yang ada. Dia diberikan kepada syarikat-syarikat besar tertentu. Maka perlu ada pembetulan ni dalam segi dari segi ekonomi kalau tanya saya. Jadi kalau nak cara kita buat tu ialah sebenarnya untuk kita fokuskan menjadi satu kerajaan yang ada kepimpinan ataupun wawasan di mana dia nak bawa Malaysia ini kepada sebuah ekonomi yang maju melalui sektor apa? Adakah penghilangan? Adakah melalui sektor digital? Adakah pembuatan? Bila ada satu kepimpinan yang jelas, barulah bukan saja pelabur asing tapi orang tempatan pun akan mula membina industri. Bagi saya itulah, kita tak boleh sekadar kamu kena bagi gaji lawan dengan Singapura. Tak. Pada pembinaan ekonomi. Jadi Tuan Zakri, situasi hari ini kita lihat ada orang yang tahap pendidikan dia tidaklah tinggi mana pun, tapi still boleh berjaya. Dan terus perkara itu adalah tercabarlah buat graduan yang terpelajar ini. Dan mereka pula pergilah menceburi di tenaga kerja yang kurang mahir. Dan terus menjadikan kita, tenaga kerja mahir ni, kita tak ada penggerak lah. Kan? Jadi bila berlakunya situasi macam ini, kita nak salahkan siapa? Kita nak salahkan graduan ke? Nak salahkan pihak akademik ke? Yang tidak menyediakan modul yang bagus, atau nak salahkan majikan yang nak ambil diorang ni sebenarnya? Itulah situasi sekarang ni dah berbeza dari dulu. Kalau kita macam you cakap ni semua situasi yang sebelum COVID. Sekarang ni banyak disruption. Even education pun banyak disruption. So banyak majikan cakap 4-year degree no longer relevant. So sekarang ni kita banyak platform online where all the world's biggest employer and the world's biggest, the famous institutions are collaborating and developing courses, modular courses which are stackable and cheap, and you guaranteed a job because all the Microsofts and the Googles and the Facebook are developing this syllabus dengan institusi seperti Harvard, MIT, all this readily available sekarang ni. So it's a lot of disruption. And then macam graduate pun you keluar, you engineer for example. So if I'm an oil and gas company, I have to retrain you. You know you ada all this engineering punya qualification. Sebelum kau boleh pegang any mesin ke apa, kau kena go through all this qualification. So why not the degree, at the degree level you already have all this. You don't have to go for all this for the competency punya exercises. So these are the things. So there's massive disruption, and the disruption global. And also macam you cakap tadi, automation. We can automate, we can mechanize, but where are we going to get the orders? There's no point we want to automate, we want to mechanize, but we are not getting the orders. Like I said just now, most of our companies are SMEs. The GLCs, the amusement is less than 2%. So this is hakikat dia sekarang ni. So and this is ongoing. So kita nak tengok mana penghujung ni, kita tak nampak lagi. Kan, ini pun dia cakap lagi dia nak lockdown lagi. So kebanyakan majikan very nervous. Lepas tu nak lockdown lagi, lepas tu Labor Day 2 hari lepas, yang amat berhormat Perdana Menteri cakap minimum wage. Majikan
lagi lah. Panik kan. So this is the situation. So bukannya kita nak nayakan anak-anak muda kita tak ada. Kalau boleh kita nak ambil. So macam MEF sekarang ni kita develop programs with our MMU for example. Kita nak try and reduce the gap. And then we provide subsidy to the employers so that you take on these fresh grads. Take on this, bayarlah berapa sebulan supaya encourage the employers to employ the fresh grads and reduce the gap. So these are the things that's happening. So my advice to youngsters, kalau boleh you try and reduce the gap so that you can hit the ground running. So this is what majikan yang cari sekarang ni. Maknanya majikan mencari seorang graduan yang mempunyai keboleh pasaran yang tinggi. Yes, So yes. that soal gaji. So and then is also multi-skilling, multitasking. Kata kau, I'm kerja buat ni je, tak boleh buat tu. It's no longer like that. Macam saya sekarang ni, saya juga buat stapler, saya juga buat photostat, saya juga buat kopi saya sendiri, saya juga attend event macam ni. So it's like that. Tapi Tuan Zaidil, Yes, sir. demand tinggi. Okey, bagaimana pula kalau suara yang mengatakan aku belajar teruk-teruk ni. Aku nak melengkapkan diri aku semacam bagaimana majikan nak, tapi end up aku dibayar 1,200, 1,300 untuk jawatan itu yang sepatutnya aku dibayar 3,000. Okey. Komen anda. Jadi apa soalannya? Soalannya itulah yang saya katakan tadi. Okeylah, kalau tanya saya lah, apa nasihat kepada anak muda baru graduan dan sebagainya. Saya pun, saya bukan ahli politik sepenuh masa. Saya sebenarnya graduan kejuruteraan elektronik. Di TM saya pernah bekerja masih lagi bekerja dan sebagainya. You all have day jobs. Kalau tanya saya lah, pertamanya, kalau orang yang mengatakan generasi kali ini malas, generasi Z ni malas dan sebagainya, saya tak setuju. Sebab sebagaimana kita dua setuju, sekarang ni ialah zaman yang sangat berbeza. Betul. Dulu masa saya kita dulu keluar universiti, dah ada pekerjaan itu. Walaupun gajinya tak tinggi mana, tapi saya dulu bila saya keluar jurutera, saya dapat jadi jurutera. Jadi itu yang bila saya dengar orang sini yang mengatakan, oh budak generasi malas, saya rasa marah. Dulu mana ada pandemik, dulu mana ada mudahnya untuk kemasukan profesional atau buruh asing ke dalam Malaysia, dulu mana ada ekonomi sebegini. Tapi kalau nasihatlah untuk orang yang baru nak keluar universiti, realitinya anda kena ambil tanggungjawab di sini. Kerana kita jangan harapkan kerajaan lagi dah. Kita tengok apa berlaku darurat ni adalah darurat paling entah apa-apa, maka kita jaga diri sendiri. Jadi pertamanya upskilling. Walaupun dulu lebih mudah dapat kerja, sekarang lebih mudah untuk dapat skill. Dulu tak ada YouTube, dulu tak ada banyak skill-skill ini. Sekarang dah banyak ada open source. Kira anda graduan kejuruteraan ataupun elektronik atau IT. Tambahkan lagi skill set yang mana tak ada di dalam universiti yang belajar. Contohnya, dan sekarang ni pencapaian untuk dapatkan skill set baru jauh lebih mudah daripada 10 tahun, 15 tahun dahulu. Contohnya, dulu kita nak belajar robotik, kita pergi universiti, sekarang kita boleh beli Arduino set daripada Shopee saja. Maka kita dah tahu bagaimana nak buat pengaturcaraan untuk robotik dan sebagainya. Pertama, tambahkan skill set. Keduanya, fikir bukan untuk dapatkan kerja, tapi fikir untuk adakah aku boleh tingkatkan nilai aku dalam pasaran. Tingkatkan nilai tak semestinya untuk dapat kerja, tapi dia boleh buat berniaga sendiri. Ataupun dia boleh buat produk sendiri. Untuk jadi negara maju, kita punya graduan sudah mula boleh membina produk atau perkhidmatan sendiri. Tak kisahlah sekecil-kecil sambal pun, sambalnya tu sampai sekarang habis. Itu industri tu. Jadi lupakan apa yang dasar kerajaan, sebab nampaknya dah gagal, tapi tingkatkan kebolehan diri sendiri. Usahalah, saya tahu sekarang ni susah. Bukan je nak kita salahkan majikan, tapi sudah tiba masanya anak muda pegang kita punya takdir sendiri dan berusaha untuk masa depan yang lebih baik. Maknanya kita kena berusaha lebih keras selain dari berdepan dengan IR 4.0. Lupakan menteri tu. Dia memang lupakanlah. Soal gaji ni saya kira isu yang dah memang tak berkesudahan kan. Betul. Daripada 900 ke 1,200. Tapi sekarang ini ada pihak yang dah bagi gaji tapi tak setimpal pula. Dan cubalah kita mengandaikan seandainya kalau kita nak meletakkan satu gaji yang minimum yang sesuai, yang sepatutnya dikaji, okey, kalau saya tetapkanlah 1,800 untuk SPM, kalau 2,300 untuk diploma, kalau 3,000 untuk degree. Berbaloi atau tak mengarut je semua tu? Pada saya kan, to me, pada saya gaji minima tu jangan naikkan lagi. Itu untuk kita reserve untuk yang unskilled. Unskilled worker yang tak ada berkemahiran. So kita based on skill. So macam for example, you SKM takap 1. This is the gaji.
You SKM takat 2, this is the gaji. Our equivalent lah. 3, this is the gaji. So that should be, tu baru orang kita boleh ni. Yang unskilled ni, yang mana yang cuci, cleaner, yang buat kerja-kerja 3D, diorang cakap ni, itu kita biar gaji minimum. So we don't have to usik dengan gaji minimum. Jangan sibuk pasal gaji minimum lagi. Pasal kalau gaji minimum tu rendah sangat. This is for the lowest group. So kita want to upskill kita punya rakyat kita sendiri, our youth. So kita punya youth ni kita patut galakkan. Get skills. So once you skill, there's a minimum rate for your skill set, for certified skill set. So this is MEF punya position lah. Kita dah bagi tahu pada kerajaan, tapi kerajaan kita dah propose, kerajaan kena decide. Tapi kalau maaf untuk di pusingan akhir ini, kalau saya nak tanyakan, kalau bagaimana pendapat Tuan kalau ada pihak majikan yang memberi gaji yang tidak setimpal? Sekarang ni bukan nak bagi gaji. Saya rasa sekarang ni macam saya cakap tadi, selepas MCO ni banyak majikan sedar yang dia boleh beroperasi dengan dengan 50% of dia punya workforce. Jadi with all the digital tools, dia dah boleh beroperasi. So the need tu nak ambil lagi orang, dia kalau boleh nak kurangkan, reduce. Pasal now is a matter of sustainability, survival. Bukannya dia tengah macam Top Glove tu lain, itu lain punya league lah. Itu liga lain. Kita yang SME kebanyakannya, micro enterprises yang the normal ni. So that's my position. Jadi itu lagi pecah perbincangan antara Tuan Zahidi dan Tuan Zakri. Mungkin last sebelum kita wrap up kan. Okay. Sedikit kata-kata mengenai topik kita nak kongsikan hari ini. Gaji 1,200 tak cukup. Sebagai anda yang merupakan Ketua Penerangan Parti Muda, apa yang boleh anda katakan? Memang tak cukup lah. Dan saya setuju tadi, kebanyakan majikan sedar bahawa dengan 50% workforce, 60% workforce mereka boleh jalan, maka mereka ralat untuk mendapat atau menawarkan pekerjaan baru khususnya pada anak-anak tempatan. Betul, itu teknologi mengurangkan pekerja. Cumanya saya harapkan berdasarkan pandangan itu, kerajaan pun maka kurangkanlah pengambilan atau pemberian permit untuk pekerja asing khususnya untuk buruh murah ini. Itu pandangan saya, patut kerajaan buat itu. Kalau benar-benar kerajaan nak mengubah kita punya sektor buruh dan pekerjaan di Malaysia ataupun pasaran buruh dan pekerjaan di Malaysia secara fundamentalnya, kerajaan mempunyai kemahuan politik, maka itu langkah pertama yang boleh dibuat. Keduanya, mungkin untuk anak-anak muda macam kita sebut tadi, ialah upskilling. Kita lupakan apa kerajaan nak buat. Kita dah tengok berkali-kali, kita kena jaga kita. Maka tambahkan skill masing-masing, fikirkan apakah produk atau perkhidmatan yang aku boleh tawarkan yang unik dalam pasaran, dan kalau boleh bukan saja fikir pasaran Malaysia tapi pasaran global, termasuk pasaran regional dalam ASEAN. Sebab sekarang ni jauh lebih mudah untuk kita ekspor barang berbanding dulu. Kita ada Shopee, Lazada dan sebagainya. Dan nombor 3 mungkin kalau tanya saya, kita sebab suka atau tidak Malaysia ni, dan yang mana diakui oleh panelis kita juga, bahawa kerajaan mainkan peranan besar daripada melalui GLC, daripada dasar dan sebagainya. Jadi anak-anak muda harus bersuara kalau merasakan benda itu tidak baik ataupun tidak betul. Maka walaupun orang kata anda cuma jadi keyboard warrior, tidak. Suara anda memainkan peranan, sama ada dalam mengubah dasar ataupun kepada orang politik dan sebagainya. Jadi untuk kata-kata untuk beri semangatlah. Kalau mana-mana orang kata orang muda sekarang memilih pekerjaan ataupun malas dan sebagainya, gaji tak nak gaji setimpal, tanya balik pada orang cakap tu, kalau anak awak nak tak buat kerja yang anda tawarkan pada saya ni, gaji 1,400, 1,500, gaji minimal untuk buat kerja ni. Kalau anda tak sanggup letakkan anak anda sendiri dalam kerja, jangan komen banyak-banyak mengenai kenapa orang muda zaman ni tak mau menerima pekerjaan atau dengan gaji yang tidak setimpal tu. Itu sajalah komen saya. Satu perkongsian yang menarik dari Tuan Zakri di akhir ini. So 1,200 sebagai gaji. Saya rasa ini temporary, sementara saja. Because keadaan memang sangat-sangat mendesak. So sebab tu nasihat saya lah, kalau you nak cari kerja pun susah. Kalau you dapat 1,200 tu sekejap saja. So pasal dalam private sector, based on your performance dengan your productivity, peningkatan tu cepatlah. InsyaAllah cepat. Kalau you show that your performance is good, your productivity is good, upon confirmation you will get higher than the minimum wage. And saya harap memang ini keadaan ini untuk sementara sajalah. Because memang tak setimpal. Gaji tu memang saya akui memang tidak setimpal dengan fresh grad. Tapi kepada anak-anak muda ni, saya war-warkanlah entrepreneurship.
I think that is good. Itu satu because you become your own boss kan. Macam tuan pun nak jadi your own Saya boss. nak jadi bos. So Bos yang hutang. tak, tapi kita usaha. So macam one sector yang kerajaan pun nak promosi pun kan saya fahamkan as agro food. Betul. Kita import 80% of our food. Negara kita ni kalau compare dengan Europe for example, kaya. Kita campak biji je boleh tumbuh. Kat luar tu tak ada, orang ada winter lah, ada spring lah, ada apa semua dah ni. So I think and with technology I think kita boleh sangat-sangat maju dalam industri seperti agro food ni. So saya cadangkan lah yang mana yang engineering grad yang tak dapat kerja apa semua, maybe you should think benda-benda macam ni and become your own boss. I think that is the best. Kita boleh jadi bos sendiri ataupun kita cuba untuk mencipta peluang pekerjaan itu sendiri kan. Dan itulah dia perkongsian daripada pihak industri dan juga wakil netizen saya kira untuk seorang anak muda, wakil parti muda ya, untuk kita Parti politik. bercakap mengenai tak cukup sebenarnya gaji 1,200 dan saya kira perbincangan tadi agak panas juga sebenarnya. Kita daripada perbincangan daripada 1,200 kita pergi ke tenaga buruh asing, lepas tu kita berbalik kepada kerajaan dan kita sepakat untuk mengatakan jadi kepada anda di luar sana, jangan untuk demand sangat 1,200 itu. Percayalah kalau pihak industri pun berkata tahap increment itu akan ada. Kalau anda betul-betul perform, insya-Allah rezeki itu kita tidak akan tersekat di 1,200 selama-lamanya. Jadi itu saja hari ini untuk PBNU tak cukup gaji 1,200. Terima kasih Tuan Zaidil dan Tuan Zakri di atas perbincangan hari Sama-sama. ini dan saya kira satu perbincangan yang baik. Betul? Ya. Orang nama Z memang selalu bijak. Yes. ZB especially. ZB. So saya akan tukarlah. Saya Faiz jadi Zahis. Hai. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Salam hormat.